Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, masih lagi ramai yang bercerita dan masih lagi ramai yang tak putus asa melaungkan Justice for Zara. Bukan sahaja di media sosial, WhatsApp, Facebook, YouTube dan sebagainya, tetapi juga bila berjumpa, mereka akan bercerita. Mereka akan bercakap tentang keadilan untuk Zara. Saudara-saudara, bercakap tentang pandangan-pandangan netizen, saya telah menerima beberapa komen. Tapi, dua komen ini yang saya nak share kepada anda. Kali ini pula, setelah Bukit Aman mengambil alih kes ini, setelah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah telah membuat keputusan, beberapa keputusan yang penting sebelum ini, saya pula menerima komen di mana komen ini berkata, kita minta Datuk Han, saya rasa maksudnya Tan Sri Ayub Han, Timbalan Ketua Polis Negara, siasat kes adik Zara ini. Adakah Timbalan KPN akan turun tangan, akan campur tangan, dan akan menyiasat perkara ini? Pertama, komen kedua berkata, memang ada anak orang tertinggi di antara dalang sebenarnya. Kalau tak, kenapa polis Sabah buat tak ada kes jenayah terhadap mangsa adik Zara? Saudara-saudara, saya tidak tahu kalau ada VIP kah, ada pegawai polis kah, ketua polis Sabah kah, pegawai penyiasat kah, doktor kah, ataupun kaki tangan sekolah kah yang terlibat dengan kematian adik Zara. Tapi yang pasti, siapapun yang terlibat dan didapati bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan sebentar kepada anda, ini adalah terapi imun. Mungkin anda sedang ada masalah kesehatan, mengalami apapun juga jenis penyakit yang tak pandai sembuh-sembuh, gout, kolesterol, darah tinggi, dan macam-macam. Ini adalah produk yang sesuai untuk penyakit anda. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik. Bercakap tentang isu ini, Justice for Zara, yang memang hampir setiap hari kita dengar laungan Justice for Zara di media sosial. Saya pun selalu bercakap tentang isu ini di dalam channel ini. Saya sebagai rakyat Sabah, rakyat Malaysia, saya support keluarga yang ditinggalkan. Kita semua mahu kebenaran dapat dibongkarkan dalam masa yang terdekat. Kalau boleh sekarang juga. Siapapun yang terlibat, yang dibuktikan bersalah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Jadi berkaitan dengan komen sebentar tadi, saya bacakan semula. Kita minta Datuk Han ataupun Timbalan Ketua Polis Negara siasat kes adik Zara ini. Adakah dengan ini, jangankan Timbalan KPN sendiri akan menyiasat sendiri kes ini sehingga dalang utama bakal ditangkap. Komen seterusnya berkata, memang ada anak orang tertinggi di antara dalang sebenarnya. Saya tidak tahulah, kalaulah betul ada pembuli, ada dalang pelajar lain yang menyebabkan kematian Zara, kita perlu sumber yang sahih, baru kita boleh percaya. Apapun, tuan-tuan dan puan, Justice for Zara. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pada anda yang menonton video ini, yang telah melihat tajuk berita ini, sudah pasti saya dan anda sendiri tertanya-tanya, apakah kebenaran di sebalik misteri kematian Zara Khairina dan apa yang kita perlu tahu secara asasnya. Of course, sekiranya ada berita begini, ada berita kematian misteri, satu perkara yang kita perlu elak adalah percaya kepada berita yang tidak sahih.
yaitu sumber-sumber berita yang daripada akun palsu, yang tidak dikenali. Simple to say, kita hanya menerima berita, kita hanya mempercayai berita yang dikongsikan melalui media yang resmi. Nah, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda beberapa perkara yang penting Anda perlu tahu berkaitan dengan siasatan case kematian Zara Khairina. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi kepada Anda, perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Kepada Anda yang sedang menonton video ini, yang mungkin ada alami masalah kesehatan, yang sedang alami apapun juga jenis penyakit, mungkin inilah masanya Anda untuk sembuh. Ini adalah terapi imun untuk sistem imun badan, meningkatkan, mendidikkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan supaya mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sila hubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan siasatan case kematian Zara Khairina, saya kongsikan kepada Anda apa yang kita perlu tahu. Dan yang mengejutkan saudara-saudara, disahkan ada tangkapan berlaku. Pertama, puncak kematian awal Zara, kecederaan otak disebabkan kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak. Kedua, ketidakpatuhan siasatan. Pegawai penyiasat gagal memohon bedah siasat. Tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai berkenaan dan ketua bahagiannya. Ketiga, persetujuan ibu mangsa. Ibu mangsa bersetuju dan memohon supaya bedah siasat tak dibuat. Persetujuan itu direkodkan melalui dokumen rasmi bertajuk Surat Akuan Enggan Bedah Siasat Mayat atas kemahuan sendiri. Ditandatangani ibu mangsa, dokter patologi, dan pegawai penyiasat. Nah, berkaitan dengan ini kita tidak tahu adakah ibu mangsa ini sebenarnya sedang dalam keadaan trauma dan terpaksa untuk memberikan tanda tangan berkaitan dengan surat akuan enggan bedah siasat. Saya sendiri sekiranya ada perkara ini berlaku, kalau ada kematian yang meragukan, sudah pasti kita mahu bedah siasat dijalankan. Seterusnya, bedah siasat 10 Agustus dilakukan 4 pakar patologi mengesahkan puncak kematian sama seperti dapatan awal. Kecederaan otak berpunca daripada jatuh. The injury is sustained due to a fall. Yang kelima, keputusan Peguam Negara 12 Agustus. Bersetuju inquest perlu diadakan. Keenam, siasatan jenayah. Task Force turut menyiasat kemungkinan elemen jenayah. Seterusnya, penyebaran berita palsu. Polis membuka 15 kertas siasatan berkaitan penyebaran maklumat tidak sahih. Sebab itu kita jangan percaya dengan beberapa maklumat-maklumat palsu di luar sana. Yang ke-8, ini yang kita nantikan, ada tangkapan dibuat, tetapi bukan kepada dalang kematian Zara Khairina. Seorang wanita berusia 39 tahun ditahan karena disyaki menyebarkan berita palsu. Bully, siasatan turut mengambil keterangan yang menjurus kepada unsur bully sebelum kejadian, seperti yang dinyatakan Jabatan Siasatan Jenayah. Keterangan saksi selama 82 percakapan individu direkodkan. Berkaitan dengan VVIP, tiada kaitan. Makluman kepada keluarga, semua kecederaan dialami Zara sudah dijelaskan kepada keluarga dan peguam. Itu adalah 12 fakta yang kita perlu tahu.